Kalau dari duduk rumah tu nak buat apa? Selain daripada masak dan juga makan, bolehlah juga menjahit. Kalau boleh lihat di hadapan saya ni ada beberapa barang-barang yang telah pun dijahit seperti beg ini. Jadi kalau kita nak bercerita lebih lanjut mengenai skill jahitan beg tangan di rumah ini, bersama dengan saya di studio ada kita bersama dengan Puan Azliza Ahmad, usahawan beg tangan, dan juga Encik Roza Ezri Rozlan, juga penjahit beg tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau kita boleh lihat di sini macam-macam koleksi beg, bukan sahaja daripada kain, tapi macam ni, ini daripada Canvas, daripada banting punya material. ini banting, banner backdrop. Yes, Oh, okey. Bermaksud macam-macam material juga boleh kita gunakan untuk menjahit. Ya, Okey, betul. mukadimahnya kita nak tahu terlebih dahulu macam mana sebenarnya boleh terlibat dalam industri ataupun dalam aktiviti menjahit ni. Okey, bermulanya saya mengikuti kursus IKASI dan saya dapat mesin industri lah Okey. yang diberi pada IKASI. Bermula pada situ saya sebenarnya menjahit barut baby. Jadi pada situ saya bermula sikit-sikit berniaga di kabut, Okey. di mana-mana yang ada event kita masuk apa semua. Lepas tu secara tak sengajanya kita ada juga buat bundle jeans. Okey. And then selepas bundle jeans stok tu dia ada stok yang lebih suami kata dia nak masukkanlah dekat pada macam nak bagi pada bagi pada apa tu yang recycle punya. Okey. Kan? Lepas tu saya kata why not abang buat beg daripada kain jeans tu. Buat daripada kain jeans tu buat jadi comeback, so kita tak membazir buang macam tu je. Masa menyertai program IKASI tu, Puan bersama dengan suami berdua? Tidak, saya je yang mengikuti kursus tu. Lepas tu saya yang menjahit, tapi suami daripada situ dia timbul minat untuk menjahit. Okey. Dia timbul. Jika kalau kita nak tanya juga, sebelum ini latar belakang Puan dan juga suami bagaimana? Latar belakang saya bekerja sebagai kerani. Suami masa tu dia berniaga lah kat kabut. Memang sebelum menyertai kursus IKASI tu memang dah ada skill menjahit ke, atau masuk kursus tu barulah belajar sikit-sikit? Zero. Encik pun kosong? Kosong. Memang tak tahu apa-apa? Tak tahu pasal mesin jahit. Jadi ini memberikan sedikit harapan kepada mereka yang tidak tahu menjahit sebenarnya. Daripada kosong boleh buat sedemikian. Okey. Kalau kita nak tahu jugalah, kalau orang yang memang langsung tak tahu, macam Puan awal-awal dulu, macam saya jugalah jahit sikit-sikit tu, bolehlah berapa tempoh masa yang diambil kalau nak dapat skill menjahit macam Puan ni? Macam suami saya, dia nak dapat skill macam ni ambil tempoh 7 tahun. Ni 7 tahun Untuk dapat secantik ni. nak dapat secantik ni, sekemas inilah. Sekemas ini. Okey, kalau setakat nak pakai sendiri, mungkin dalam setahun tu boleh lah ya. Sebab dia bermula pada zero, jadi dia perbaiki dia punya jahitan sikit demi sikit lah. Dia belajar sendiri melalui YouTube. Tak ada siapa pun yang ajar dia. Cuma saya advise dia sikit demi sikit lah. Okey. Kalau mereka yang baru bermula nak berjinak-jinak dalam jahitan di rumah ni, apa di antara peralatan asas yang perlu mereka ada di rumah? Kita nak tanya pada suaminya. Tentunya mesin jahit. Mesin jahit. Kalau tak boleh mesin jahit, kalau guna manual, Boleh guna manual, tapi dia susah sikit lah. lambat lah. Saya kata kalau guna tangan tu nak dapat kekemasan tu susah. Selain daripada mesin jahit, yang penting mesin jahit dan juga material je, kain ke ataupun canvas ke. Okey, setelah beberapa tahun macam ni, dah 7 tahun skill ini telah pun di-develop, orang cakap, bagaimana pasaran beg tangan ini di Malaysia ni, Puan?
pasar beg tangan beg tangan ni. Bukan dia dijual ke dalam talian? Okey, kita so far ada jual di talian online. Tapi macam saya bekerja, so saya jadikan jualan ni sebagai part time saya lah. Okey. Di WhatsApp group, di kalangan kawan-kawan, saudara mara. Jadi saya, mana yang saya berkesempatan, saya post untuk beg, jualan beg ni lah. So kalau ada yang customer yang berminat untuk custom made, kita akan buat custom made. Macam mana design yang dia nak, kita akan buat. Tapi biasanya memang kita takkan standby ready stock, kita akan custom made. Kalau pada asalnya Puan pergi ke kursus, tapi sekarang ni ada tak Puan yang menyediakan kursus jahitan tu? Oh tidak, belum lagi. Belum lagi ya, belum ada buka kelas lagi, belum jadi cikgu lagi lah. Belum. Masih lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Okey, kalau kita boleh lihat di sini sebenarnya ini tengah buat apa ni? Untuk jahit beg tangan perempuan. Yang mana Wanita. satu yang macam ni? Yang depan yang kecil. Yang ni. Aha. Okey. Jadi kalau kita boleh lihat, mungkin boleh teruskan. Okey. Jadi ini bahagian mana yang sedang Ini dibuat? bahagian hadapan. Ini bahagian hadapan. Okey. Jadi kena macam ni, Jahit. pasang. Kalau untuk yang permulaan atau bikini yang memang langsung tak tahu apa ni, agak-agak boleh tak menjahit macam ni di rumah? Kalau tengok YouTube saja macam cik tadi lah. Boleh sebenarnya. Untuk buat beg ni sebenarnya tak susah. Oh. Dia senang. Kalau pada pendapat saya, nak jahit baju tu lagi susah daripada menjahit beg sebenarnya. Oh, okey. Saya hanya pandai menjahit beg saja. Jahit beg sajalah. Beg Yalah, sahaja. sebab kalau macam baju, dia ada pola dia. Kalau macam beg ni, tak perlu ada pola ke? Ada. Setiap jahitan mesti ada pola dia. Tapi dia tak se-complicated macam baju lah. Ya, betul. Okey, faham. Macam kalau kita boleh tengok pasangan ini, kedua-duanya hari ini memakai emas daripada kain. Adakah ini juga dijahit oleh anda? Ya, betul. Oh, jadi boleh Ini jahit emas jahitan juga. kami, ya. Okey. Di sini ada logo Triple Q. Kiri atau kanan saya sini. Oh, jadi ini juga dijual. Ya. Okey. Jadi macam tadi katalah, sebenarnya daripada awal tu memang tak tahu apa-apa. Memang kosong. Ya, betul. Jadi kalau daripada kosong tu, boleh tak saya yang kosong ni, saya cuba. Mari sini. Kita tengok boleh ke tak boleh sebenarnya yang kosong ini. Okey, kena ajar saya lah. Okey, ini apa sebenarnya? Ini untuk beg bahagian hadapan. Ni baik bahagian hadapan. Untuk kita buat bentuk dia. Kita bismillah lah. Rosak beg orang. Okey, kita nak ajar penonton-penonton di luar sana macam mana langkah-langkah dia. Okey, pertama ialah kalau dah beli mesin jahit ni murah je lah sekarang kan. Tapi tak pandai guna pun tak boleh juga. Okey, macam mana kita nak guna mesin jahit ni? Okey, first. Okey. Syafiqah angkat kain ni. Okey, angkat kain. Okey. Ni kena angkat tapak ni dulu. Okey, angkat tapak. Okey. Kita masuk sini. Masukkan situ. Pastikan dia punya jarum ni dekat tempat yang kita nak jahit tu lah. Oh, okey. Sepatutnya lah. Okey, kita ambil side yang sini. Ini yang belum belum jahit lagi lah. Okey. Okey. Kemudian kita jatuhkan ni, Salah. bawah ni. Sekejap Okey. Tunjuk pada yang pakar. Yang pakar. Oh, suami yang pakar. Oh, okey. Untuk bentukkan beg tu. Okey, untuk kita bentukkan jahit beg. macam ni. Kita lipat dia. Oh, kita lipatkan. Okey. Kan dia. Ini yang kata tadi senang tu. Allah. Hai. Sekarang ni letak. Letak. Okey, dan jahit Okey. sampai ke ujung. Dan jahit. Okey, ada pedal di bawah ni. Jadi kita tekan je bismillah. Bismillah. Takut rosak beg orang. Dia jalan je lah. Pandai Syafiqah. Oh, pandai. Pandai. Nampak. Sebenarnya tak susah pun menjahit. Yang penting ada mesin jahit. Ada mesin jahit. Okey. Sila-sila sebelum saya merosakkan hasil orang. Sila-sila duduk-duduk. Okey, kita nak tanya jugalah. Selain daripada menjahit beg ini, apa lagi di antara hasil-hasil jahitan daripada Puan? Selain daripada beg dan juga emas. Beg, emas. Sebelum ni saya pernah buat barut.
Tapi yang saya lebih fokus pada beg dengan mask lah. Sebab di masa pandemik ni kan. So ini yang paling senang laju untuk jalan. So, masa startingnya pandemik tu, kita mula daripada mask. Oh, okey. Memang mendapat sambutan lah. Mask, lepas tu yang extension mask. Ya ni, mask ni. Extension mask pun kita ada buat. Menggunakan getah tu, tapi saya tak bawa lah hari ni. So ini head loop ni semua 100% handmade. Ni handmade. Ya. Okey, faham. Okay, macam tadi Puan menyertai program e-kasih khususnya kan. Apa lagi di antara program-program kerajaan yang Puan ikuti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu jahitan ini? Okay, saya pernah menyertai kursus TN20. Okey. Dyna Entrepreneur. Lepas tu kita pernah mengikuti kursus kemas. Kemas. So far setakat itu ini sajalah. Sekarang cuma saya sedang sambung untuk diploma SKM. Diploma SKM dalam jahitan. Ya. Di mana? Bukan jahitan, dia lebih kepada Pembuatan pakaian. Business and management. Business and management. Ya. Okey, faham. Banyak sebenarnya inisiatif dan juga peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka-mereka yang mencubukan diri dalam kemahiran khususnya. Apa di antara inisiatif yang telah Puan ambil daripada pihak kerajaan ini? Saya gunakan peluang yang ada lah untuk menambah pendapatan. Sebab tak semua orang yang dapat berbuat macam ni. Tak ada semua orang yang ada kreativiti yang macam ni. Betul. So saya gunakan kreativiti suami dan saya untuk hasilkan beginilah beg yang macam ni, handmade. Lain daripada yang lain, selalu orang buat jeans kita dah biasa tengok lah. Tapi yang ini saya ingat kurang ada di pasaran. Ini kenapa, apa yang bezanya Puan? Kita buat daripada batik atau pelekat viral. Selalu orang gunakan untuk buat baju ataupun seluar baju untuk kain sebegini. Tapi kita buat dia sebagai beg. Okey. Kalau kita boleh tengok hasilnya memang halus. Oh, banyak Boleh lagi poket-poket di dalamnya. Ya, betul. Selalu kalau kita tengok beg ni dia kosong kotak macam tu ya, je. Betul. Tapi dia ada banyak zip kat sini, depan ada, kat belakang dalam pun ada banyak lagi. Oh, kat dalam pun ada lagi. Banyak dia punya ruang-ruang dia lagi di dalam ni. Okay, macam mana nak mendapatkan beg ini Puan? Mungkin Puan boleh kongsikan dalam Instagram ataupun Facebook. Okey, untuk dapatkan beg handmade daripada Dia Maya Enterprise, boleh follow IG saya, Dia Maya _shop. Dia Maya _shop. Okay. Dia Maya _shop. Yeah. Itulah Instagram. Ya, Instagram. Juga Facebook. Ya, Facebook pun nama yang sama. Nama yang sama. Okay, kita nak tanya jugalah, di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Puan dan juga suami sewaktu mula-mula masuk ke dalam bidang jahitan ni bagaimana? Cabaran memang terlalu banyak lah. Macam saya struggle dengan kerja, jaga anak-anak. Suami pun sebelum ni dia sebagai driver lori. Jadi berjinak-jinak sikit dalam bidang jahitan ni. Mula-mula dia agak rasa malu sikit lah. Itulah saya pun memang nak tanya tu soalan tu sebentar lagi. Tapi sebelum tu cabaran malu. Cabaran dia cabaran dia sangat besarlah dugaan dia untuk jadikan bisnes ni sebagai kita punya perniagaan online atau offline. So kita menempuh pelbagai dugaan lah, suami isteri. Seperti yang saya sebut tadi, kita pernah berniaga di kabut, hujan basah dengan bawa anak-anak. Macam sebelum kita mengakhiri segmen ini, memang saya nak tanya pun kepada suaminya, sebab ialah jarang lelaki nak masuk ke dalam bidang jahitan ini. Jadi macam mana persepsi masa tu, persepsi jiran, keluarga, kawan-kawan? Pada mulanya saya buat beg
saya suruh isteri saya yang jual. Tapi saya berpesan dengan dia, kalau orang tanya, jangan cakap saya yang jahit. Oh, sorok. Suruh. Sebab malu ke apa ketika tu? Saya malu. Saya tak pernah pegang mesin jahit. Okey. Saya driver lori. Oh, kerja memang betul-betul lasak jantan betul lah. Kerja sebagai driver lori. Jadi saya sebenarnya pun tak tahu daripada mana datangnya bakat tu. Pernah dulu masa saya pegang mesin jahit, bila saya tekan tu, dia terus laju. Oh. Dah selalu ni bawa lori Zak. Dia tak ada break, Dia tak ada break jalan terus. Pada mula-mula yang saya nak belajar, laju. Saya cuba. Saya tak sedar yang anak saya gelakkan saya. Anak masa tu umur 5 tahun. Faham? Anak saya gelakkan dia. Dia cakap, ayah macam badut. Alah. Ayah jahit macam badut. Dari situ saya cakap dengan dia, tak apa. Ayah simpan cakap kakak, ayah belajar sampai ayah boleh jahit beg yang cantik. Betul. Akhirnya tengoklah hasilnya kini. Sebenarnya anak-anak pun memang dah boleh berbangga adanya beg-beg yang begitu cantik. Jadi kepada mereka yang ingin mendapatkan beg ni dan juga mungkin ingin bertanya apa-apa soalan kepada puan dan juga suaminya, ini ialah Instagramnya. Mungkin bolehlah follow selepas ni. Mungkin boleh juga melakukan kelas. Yalah, mungkin suaminya boleh melakukan kelas selepas ini, manalah tahu. Betul, kan. InsyaAllah. Betul. Sebab bidang kemahiran ini memang boleh menjadi pendapatan. Jangan risau, jangan malu, jangan segan. Khususnya kepada lelaki-lelaki di luar sana, ikutlah seperti tetamu kita hari ini, seperti Roza Ezri Rozlan dan juga isterinya Azliza Ahmad. Walaupun bawa lori, kerja jantan, boleh menjahit, tak ada masalah. Terima kasih, Nabita. Terima kasih kita ucapkan kepada dua-dua tetamu mengenai skill jahitan beg tangan di rumah. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda di luar sana dan anda dah boleh dapat sedikit idea nak buat apa di rumah selain daripada memasak dan juga berkebun.